السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang waktu subuh secara berjamaah. Kita berzikir dan berdoa dan meneruskan lagi amalan-amal saleh kita dengan mempelajari kitab Jamul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Syeikh Daud Al-Qurtani rahimahullah ta'ala. Kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala menerima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada pagi ini kita meneruskan lagi muka surat 137. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Di antara amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Raudhatul Afkar, dan jika berkehendak puasa khairul bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahawasanya adalah puasa ayyamul baid daripada tiap-tiap bulan yang ke-13 dan ke-14 dan ke-15 pada hadar pada waktu tidak bermusafir dan pada safar iaitu pada musafir. Telah kita bacakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajarkan kepada kita berkaitan tentang puasa. Kalau nak berpuasa cara Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa satu hari, besok berbuka, kemudian puasa selang-selang sehari. Kalau puasa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, puasa 3 hari, iaitu pada awal dan iaitu 3 hari dia kata, pada awalnya dan 3 hari pada pertengahan dan 3 hari pada akhirnya, 3-3. Dan seterusnya puasa cara Nabi Allah Isa bin Maryam manakala mengikut puasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu puasa ayyamul baid. Ayyamul baid iaitu hari-hari putih pada 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Menerusi dalam beberapa riwayat yang lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebagaimana diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya
kana sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyamin. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap bulan puasa 3 hari. 3 hari, mana 3 hari itu? Iaitu Al-Isnain, hari Isnin, wal Khamis, hari Khamis, min hazil Jum'ah, pada minggu ini. Mana awal minggu, awal bulan minggu pertama Isnin dan Khamis. Wal Isnain fil minal muqbilah, kemudian hari Isnin minggu seterusnya. Wa fi awwali Isnin minasy syahri, dan juga di antara amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Isnin minggu pertama pada tiap-tiap bulan. Summal khamisu, kemudian hari Khamis, kemudian diikuti minggu depannya hari Khamis. Ini juga termasuk 3 hari pada awal bulan. 3 hari pada awal bulan. Mana boleh dipilih banyak cara. Sama ada cara yang pertama yang diriwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari. 3 hari, salasata ayyam, al-Isnain wal Khamis min hadzal Jum'ah. Mana minggu pertama Isnin Khamis awal bulan. Nak cukupkan 3 hari, wal Isnain minal muqbilah, kemudian minggu seterusnya hari Isnin. Kira 3 awal bulan. Ataupun wa fi awwali Isnain minasy syahri, ataupun pada awal bulan, iaitu Isnin yang pertama pada awal bulan, kemudian summal Khamis, ambil hari Khamis, kemudian minggu seterusnya hari Khamis. Tadi minggu seterusnya hari Isnin. Mana dua-dua boleh. Sama ada minggu seterusnya ambil hari Isnin, ataupun minggu seterusnya tidak berkesempatan hari Isnin, mungkin ada sebab, maka puasa hari Khamis. Dapat juga fadilat puasa awal bulan 3 hari. Isnin, Khamis, ataupun Isnin, Khamis, Isnin. Ini riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Riwayat dari ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, iaitu Sunan Al-Imam An-Nasa'i, Sahih Sunan Al-Imam An-Nasa'i dan Sunatul Kubra, jilid yang keempat, hadis yang ke-203. 203. Manakala riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu minasy syahri as-sabta wal ahad wal isnain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada awal bulan hari Sabtu, hari Ahad dan Isnin. Mana boleh puasa Sabtu, Ahad, Isnin. Mana kalau Jeffrey ambil Sabtu, Ahad, Isnin, tak makan kenduri. Mana orang jemput ke kenduri kahwin, tak boleh makan lah, sebab puasa udahlah orang kenduri Sabtu, udah tu juga hari Ahad, maka datang tunjuk muka je, makan tak ada. Kalau ikut riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, boleh juga pilih, iaitu Sabtu, Ahad dan Isnin. Tadi Isnin, Khamis, Isnin, ataupun Isnin, Khamis, Khamis. Riwayat Ummi Salamah radhiyallahu anha. Riwayat daripada Siti Aisyah, Sabtu, Ahad, Isnin. Ustaz Alias boleh Sabtu, Ahad, Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin. Tapi kalau ada orang kenduri, ambil Isnin, Khamis, Khamis, ataupun Isnin, Khamis, Isnin. Wa minasy syahril akhir, ada penghujung bulan, dinamakan Ayyamus Sud, hari hitam. Ayyamus Sud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa as-sulasaa wa arbi'a wal khamis, iaitu Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa, Rabu dan Khamis.
pun boleh. Mana Islam ni mudah. Kalau orang tanya 3 hari tu macam mana Ustaz 3 hari? Riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada akhir bulan Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa, Rabu dan Khamis. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam Sunan Imam Tirmizi jilid yang ketiga hadis yang ke-122. Diriwayatkan daripada Quraib Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya arsalani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi Salamah as'aluha ayyul ayyami kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktharuha siyaman qalat as-sabt wal ahad wa yaqul innahuma 'idul musyrikin wa ana uhibbu an ukhalifahuma rawahu Ahmad wa Tirmizi. Diriwayatkan daripada Quraib Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Quraib radhiyallahu an merupakan maula kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mengutuskan aku dan beberapa orang lagi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertemu dengan Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan aku telah mengajukan satu soalan. Soalannya ayyul ayyami kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsaruha siyaman. Apakah dia hari-hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa padanya? Qalat as-sabtu wal ahad. Iaitu Sabtu Ahad wa yaqul innahuma 'idul musyrikin. Itu dua-dua ini adalah hari raya bagi orang musyrikin. Wa ana uhibbu an ukhalifahuma. Jadi aku nak supaya menyalahi mereka itu, menyalahi puasa orang Yahudi dan puasa orang Nasrani. Sebab ada yang di antara mereka berpuasa hanya hari Ahad dan berpuasa pada hari Sabtu. Maka adalah Nabi SAW telah berpuasa Sabtu dan Ahad, kemudian ditambah satu hari lain pula. Oleh sebab itu puasa dia tidak boleh Sabtu sahaja, mesti Sabtu dan Ahad, dan tidak boleh Ahad saja, mesti Ahad dengan Isnin. Ahad dengan Isnin, supaya menyalahi golongan-golongan kafir, golongan-golongan orang kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian rupa supaya menyalahi orang kafir, menyalahi pada orang kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian berpuasa pada hari-hari putih. Berpuasa pada hari-hari putih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hari-hari putih ini ialah 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan. Kerana adalah padanya yakunu fiha al-qamar min awwalil laili ila akhirih. Kerana ketika itu bulan cantik, dia kata. Pada awal dan sehingga akhir malam pun dia cantik gitu. 13, 14 dan 15 telah kita huraikan pada pengajian yang lepas. Sebab apa nama dia Ayyamul Bait. Ayyamul Bait saya telah huraikan pada pengajian yang lepas. Ada yang menyatakan bahawa turunnya Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga legam hitam legam 14-15 jadi cerah balik. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Awariful Ma'arif karangan Al-Imam Syuhrawardi rahimahullahu ta'ala. Ada yang menyatakan Ayyamul Bait adalah kerana Ayyamul Bait ini ialah cantiknya terbit bulan ketika itu daripada awal sehinggalah waktu subuh bulan itu cantik, oleh sebab itu dinamakan hari-hari putih. Banyak riwayat hampir kepada 5
pandangan di kalangan para alim ulama yang telah saya huraikan pada pengajian yang lepas. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka pada ayyamul bait sama ada waktu tidak bermusafir dan juga waktu tidak bermusafir, sama dalam riwayat kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bait fi hadarin wala safarin, rawahu an-Nasa'i. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka pada hari-hari putih sama ada tidak bermusafir ataupun bermusafir. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala dalam Sunan Al-Kubra jilid yang keempat hadis yang ke-198. Diriwayatkan daripada Hafsah radhiyallahu anha, arba'un lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha berkata, empat perkara ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siyamu Ashura, iaitu puasa hari Ashura. Nabi SAW tak tinggalkan Yaumul Ashura. Jangan berbuka pada Yaumul Ashura, jangan makan mewah-mewah waktu siang Yaumul Ashura. Kita kena tukar adat tu. Ni buat majlis besar-besar pada siang hari Ashura. Kita nak bagi duit pada anak yatim, ya Allah, baik, kuais, tamam, taib. Tapi tak berpuasa tu tak baik. Nak bagi waktu malam. Siyamu yaumul asyam Ashura. Kemudian wal ashr, dan juga 10 hari, iaitu di bulan Zulhijjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dinamakan ayyamul ashri, sehinggalah pada sampailah hari raya Aidil, sehinggalah hari raya Aidil Adha gitu. Adha tidak berpuasa. Wa ayyamil bait, dan juga puasa hari putih, min kulli syahrin, pada tiap-tiap bulan. Ini amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'atal fajri, dan 2 rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu subuh. Dia amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana puasa yaumul Asyura dan puasa pada bulan Zulhijjah, yang disebut ayyamil ashri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan hari putih, dan juga semayang 2 rakaat sebelum semayang fardu subuh. Ini di antara amalan-amalan yang digalakkan sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya lagi kita qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Ashura aku ihtisab, aku harapkan atas Allah Ta'ala bahawa dikafarahkan tahun yang dahulunya. Puasa Yaumul Ashura, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang sebelum itu. Yaumul Ashura, puasa Yaumul Ashura. Sebelum ini Allah Subhanahu wa taala iaitu di zaman jahiliyah, sebagaimana yang disebut oleh yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah hari Ashura itu hari yang orang Quraisy jahiliyah berpuasa padanya. Hari Ashura ni ialah hari yang mana orang Quraisy jahiliyah berpuasa padanya. Wa kana yasumuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa hari Ashura ini ketika mana berada di Mekah.
falamma qadimal madinata furida siyamu syahri Ramadan. Bila sampai ke Madinah dipardukan puasa bulan Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kuntu umirtu bisawmi yaumil Ashura faman syaa shama wa man syaa taraka. Inni kuntu, sesungguhnya adalah aku diperintahkan puasa pada hari Ashura. Barang siapa hendak berpuasa, puasa. Barang siapa yang tidak mau, tinggalkanlah. Maka puasa Yaumul Ashura tidak menjadi wajib setelah turunnya keparduan berpuasa pada bulan Ramadan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran, siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa pun tidak berdosa kerana dihukumkan ianya sebagai sunat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan puasa juga Yaumul Ashura, aku diperintahkan begitu dia kata. Yaumul Ashura, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya satu soalan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Ashura itu ialah hari yang mana orang Yahudi dan orang Nasrani juga mengagungkan dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'ah. Qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila diajukan soalan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjawab, apabila tahun depan, kalau insya-Allah kita akan puasa 9 dan 10. Kita puasa yaumul iaitu pada 9. Pada hari yang ke-9. Maka digabungkan 9 dan 10. 9 dan 10. 9 dan 10. Tapi Nabi SAW tidak berkesempatan berpuasa pada hari yang ke-9. Rasulullah SAW wafat pada tahun seterusnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ulama fiqh menyatakan walaupun Nabi SAW tidak berkesempatan berpuasa pada hari yang ke-9, sunat itu berkekalan sehingga sekarang. Mana 9 dan 10. 9 dan 10 pada Yaumul Ashura, iaitu puasa hari Ashura ni 9 dan 10. 9 dan 10 tu Ashura nama dia. Ashura. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 Muharram dan 10 Muharram. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang telah kita bacakan tadi, barang siapa yang nak berpuasa, berpuasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa kerana hukumnya adalah sunat puasa pada hari Yaumul Ashura. Ada yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan selain daripada Imam Bukhari juga telah meriwayatkan hadis tersebut. Sesungguhnya riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah bersabda, anna sauma Ashura yukaffiru sanatan. Sesungguhnya puasa pada hari Ashura 10 Muharram ini menghapuskan dosa 1 tahun. Kaffara yukaffiru, takfir maknanya menghapuskan. Yukaffiru sanatan, menghapuskan dosa setahun yang telah terdahulu. Wa anna sauma Arafata, sesungguhnya puasa pada hari Arafah yukaffiru sanataini, menghapuskan dosa tahun yang lepas dan tahun akan datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala terima puasanya, Allah Subhanahu wa taala pandukan hamba-Nya ini supaya sentiasa di atas landasan yang diradai oleh Allah. Allah pandu dia sehingga dia tidak melakukan
Dosa, kalau laku dosa pun dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petanda bahawa puasa yang telah dilakukannya ataupun yang dia berpuasa pada hari Arafah, Allah terima, mengubahkan keadaan dia, mengubahkan keadaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Yaumul Ashura. Dan seterusnya lagi, dan demikian lagi datang riwayat dengan puasa burung dan binatang liar pada Yaumul Ashura. Ada riwayat bahawa sesungguhnya pada hari Ashura ini binatang-binatang pun berpuasa, dia kata. Binatang pun berpuasa. Riwayatnya dia kata, cerita, ini cerita. Ini adalah satu cerita, binatang burung pun berpuasa Yaumul Ashura, dia kata. Dan riwayat, tidak ada disebut riwayat daripada Abu Hurairah ke, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Siti Aisyah, tidak ada. Hanya ini satu cerita. Mungkin disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, sama ada Israiliyat ataupun diriwayatkan daripada kitab-kitab terdahulu. Dan riwayat bahawasanya seorang laki-laki datang kepada utang pada hari Ashura, maka melihat kaum sembelih akan sembelihan, maka ditanya akan mereka itu daripada yang demikian itu, maka menkhabar oleh mereka itu akan dia bahawasanya segala binatang puasa ia, dan berkata mereka itu, mari pergi serta kami. Lihatlah, maka berjalan mereka itu kepada suatu kebun, maka berhentilah mereka itu tatkala adalah kemudian daripada asar, datang segala binatang daripada tiap-tiap pihak, maka meliputi sekaliannya pada kebun itu hingga ghaib matahari, dan bersegera sekaliannya maka memakan akan daging itu. Ini kisah bahawa ada seorang laki-laki bertemu kepada satu kaum yang mereka sedang menyembelih akan sembelihan. Menyembelih akan sembelihan. Kenapa sembelih ni? Dia tujuan adalah barangkali untuk memungut utang ataupun sebaliknya kerana ada hajat. Sebut sini ialah kerana utang, datang kepada utang pada hari. Saya pun tidak menjumpai nas asal daripada kitab-kitab Arab. Datang pada hari Ashura, pada hari Ashura, dan melihat satu kaum ini menyembelih akan sembelihan. Dia tanya, kenapa ni pakat-pakat nak sembelih ni? Dia kata, sebenarnya hari ini kalau kita tengok binatang-binatang berpuasa, jadi kami pun, dia tak makan juga, hanya sembelih untuk barangkali untuk berbuka. Hari ini tak makan, ni sembelih ni untuk berbuka. Berbuka. Binatang-binatang hari ini juga berpuasa. Lelaki ni kata, boleh percaya ke? Tak percaya, jom kita pergi ke kebun, dia kata. Maka bila sampai ke kebun, dilihat binatang-binatang tak meragutkan, tak makan pun. Bagi makan pun, diam je. Apabila tenggelam sahaja matahari, maka barulah nampak binatang tu makan. Lepas binatang pun makan, mereka pun yang telah menyediakan makanan pada siang hari tadi pun makanlah daging sembelihan mereka itu. Ini cerita. Cerita. Dalam beberapa kitab yang lain, Nuzhatul Majalis juga tidak menceritakan kisah ini. Ini sebagai cerita, tidak ada riwayat yang sahih. Dan begitu juga diriwayatkan daripada iaitu Fathullah rahimahullah ta'ala, katanya, adalah aku pecahkan bagi semut roti. Ini pun cerita. Aku satu hari telah pecah-pecahkan roti nak bagi semut makan.
pada tiap-tiap hari, maka tak kala adalah hari Asyura tiada memakan akan dia. Kata semut ni tak makan roti yang telah ku pecahkan pada hari Asyura. Dia kata kenapa semut ni tak makan? Rupanya hari itu ialah hari Asyura. Dia kata ialah hari Asyura. Ya Allah telah muliakan Yaumul Asyura. Yaumul Asyura. Dan seterusnya lagi. Walaupun hadis-hadis Asyura ni kisah di zaman Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Allah Musa, kisah Nabi Allah Ibrahim, wa wulida Ibrahim yaumul Asyura. Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Allah Ibrahim pada hari Asyura. Dia kata wa najahu Allahu minan nar yauma Asyura, dan Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim pada hari Asyura. Ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun hadis ini disebut banyak susur jalurnya yang saling menguat di antara satu. Dari sudut keikhlasan mentakhrijkan hadis, maka kena lihat banyak riwayat. Kita tidak boleh lihat satu riwayat kita kata begini, satu riwayat kita kata begini. Contohnya berkaitan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara riwayat-riwayat ini berkaitan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin riwayat itu hanya ada pada Ahlul Bait, tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain, yang berkaitan tentang keaiban. Macam kita ni, yang tahu isteri pun tak tahu. Contohnya bab khitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin isteri pun tak tahu. Kita juga contohnya berkhitan, pergi tanya isteri kita. Orang tanya, suami kamu dulu sunat ke tak sunat? Tak. Kau tak pernah tanya. Takkan benda khitan nak isteri pun mesti tahu. Yang tahu ialah ibunya, yang tahu ialah ayahnya. Begitu juga Nabi SAW. Kenapa kita nak bicarakan Nabi berkhitan ke tak berkhitan? Ia tak masuk dalam bab akidah. Dia tidak masuk bab akidah. Keluar dalam YouTube macam-macam, Nabi berkhitan tak berkhitan. Adakah ianya masuk bab akidah? Dia tidak masuk bab akidah. Tidak terdapat dalam riwayat ni, tak dapat dalam riwayat ni berkatalah ini. Cerita khitan ni siapa yang tahu cerita khitan ni? Abu Hurairah. Takkan Rasulullah nak cerita pada Abu Hurairah? Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Yalah, Imam Bukhari adalah manusia biasa juga. Dia pun tak jumpa hadis tu. Adakah kerana tidak dijumpai itu kita kata dhaif? Adakah semua yang pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak diberitahu kepada semua orang? Kena beritahu semua. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu wafat pun boleh Sayyidina Abu Bakar mandikan? Tak boleh. Sayyidina Abu Bakar tak mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau mandi mungkin nampak aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mandi? Tak. Sayyidina Utsman mandikan? Tidak. Siapa yang mandikan? Ahlul Bait. Ahlul Bait. Kerana ini aurat. Kemudian nak cerita pula khatan, Nabi berkhatan. Allah peliharakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ada mudin-mudin tok mudin yang mengkhitankan dia. Kerana andainya contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, pemimpin besar, tok mudin ni hidup. Dia kata Muhammad tu aku yang sunatkan dia dulu. Nampak ni? Kita kena faham. Dari sudut mentakhirkan hadis ini, jangan terbatas Bukhari, Muslim, Abi Daud, Abu semua. Berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada riwayat khusus yang disimpan oleh Ahlul Bait, yang dipelihara. Oleh sebab itu Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Al-Barzanji, dan Barzanji ini telah disyarahkan oleh
para alim ulama dan juga ahlul bait mendatangkan riwayat-riwayat. Kena kita tengok riwayat daripada siapa. Abu Hurairah, tengah Abu Hurairah tahu? Tak tahu. Ini dhaif, ni dhaif. Kita bila dengar orang cerita Isra cerita Maulid Rasul ni, tidak ada satu hadis yang sahih. Sebab nama dia sirah. Nama dia sirah. Sirah ni bukan bab akidah, sirah. Sirah kita pun, contohnya saya meninggal dunia. Orang ni kata Ustaz Syukri macam ni. Orang kata Ustaz Syukri macam ni. Jeffrey kata Ustaz Syukri macam ni. Kawan saya pula dulu kata begini. Anak saya kata begini. Yang tahu saya ni macam mana? Tak semua diri kita pun isteri tahu. Tapi ibu tahu perangai kita. Ibu tahu? Ibu tahu. Sebab dia yang lahirkan dan dia membesarkan. Orang lain tak tahu. Oleh sebab itu, ulama menyatakan dalam mentakhrijkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab sirah ini dia kena tengok banyak. Ada orang kata, oh sesungguhnya Imam Abu Ishaq sesungguhnya mengumpulkan hadis dan tidak pandai menyaring hadis. Yang kau pandai daripada Imam Abu Ishaq. Kita menuduh ulama hadis, walaupun Imam Bukhari telah mengambil daripadanya meriwayatkan hadis, tetapi ini sebagai mengumpul dan tidak pandai menyaring. Saring tak saring ni, dia seorang ulama hadis, dia lebih tahu pada kita. Kita ni beringuh lagi dah pergi tuduh ulama-ulama ni tidak pandai menyaring hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu baru pandai. Sahih Bukhari pun tak habis baca. Sahih Bukhari pun tak habis baca. Takhrij hadis ni adalah satu ilmu yang merupakan ijtihad. Imam Bukhari berijtihad cara mengeluarkan hadis, dia kumpulkan. Dan Imam Muslim berijtihad cara nak menentukan hadis sahih, dia buatkan Sahih Imam Muslim. Imam Tirmizi, dia mengaji dengan Bukhari, dia tak terima semua riwayat Imam Bukhari kerana dia juga ada ijtihad dia, maka dia mengarang Sunan Al-Imam Tirmizi. Abi Daud ada ijtihad dia, cara nak keluarkan hadis riwayat begini, dia karanglah satu kitab yang nama Sunan Al-Imam Tirmizi. Ijtihad. Oleh sebab itu berkata syekh ini dhaif, berkata ijtihad dia belum tentu betul. Berkatalah ini, berkatalah itu, ijtihad dia. Maka kita kena mengumpulkan semua ijtihad para alim ulama ni, mana yang paling kuat. Kalau berkaitan begini, siapakah yang boleh diterima riwayatnya? Bahawa betul orang ni ahlul hadis. Bukan ahlul hadis ni, tengok dalam internet, berkata syekh ni berkata, kemudian ceramah, cerita sesungguhnya dhaif, sesungguhnya dhaif, ini palsu. Siapa yang kata palsu? Berkata syekh ini palsu, syekh tu punya ijtihad yang kata palsu, orang lain ada kata palsu. Contoh bab khitan, dua orang sahaja, Al-Imam Az-Zahabi dan Ibnu Qayyim. Sedangkan ulama yang lain tidak menyatakan ianya adalah hadis dhaif. Kerana melalui kesusur jalur daripada Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu peribadi Nabi. Isteri pun belum tentu tahu. Isteri Nabi pun bukan semua tahu. Ada semayang duha, ada isteri Nabi tahu, ada isteri Nabi tak tahu. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang sunat duha. Ada isteri pula di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang sunat duha sebanyak 8 rakaat. Di antara isteri-isteri, di antara isteri-isteri, ni aku nak semayang sunat duha, mai tengok. Tak semua begitu. Mungkin semayang sunat duha di masjid, mungkin sunat duha tidak di rumah, ataupun di rumah isteri yang lain dan tidak dalam isterinya. Ini perlu kita pahami dalam mentakhrijkan hadis, kerana di akhir zaman ni kita dengar Isra wal Mi'raj cerita semua tak betul, Maulid Rasul cerita pun semua tak betul, 12 Rabiul Awal pun tak betul. Walaupun Imam Abu Ishaq meriwayatkan dalam sirah bahawa lahir pada sesungguhnya berkatalah begini, pening kita. Yang mana betul? Kerana 2-3 orang kata tak betul, kita kata semua tak betul. Sirah kita lain. Cerita hantuah pun macam-macam sirah dia. Hantuah lagi baru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita hanjebat lagi baru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cerita Mak Kilau pun lagi baru daripada Nabi SAW. Itu cerita Mak Kilau pun orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni, nama pun sirah. Nama dia pun sirah. Tak payahlah beria sampai naik-naik urat kata dhaif. Dah tu apa yang betul? Ini dia pun itu sebab dia cerita bab sirah ni, perbualan di antara para sahabat dengan Nabi. Itu pun kalau kita baca sirah, sesungguh ini adalah merupakan rahsia, benda rahsia tiba-tiba ada dalam buku sirah yang tidak diketahui oleh orang lain melainkan sahabat ini dengan Nabi SAW, kerana ini adalah perancangan yang perlu teliti. Macam mana perbualan ni boleh tahu? Andaian. Sirah ni semua andaian. Benda rahsia tiba-tiba tahu. Baca. Walaupun Imam Bukhari meriwayatkan benda rahsia, macam mana boleh tahu? Nama pun rahsia dan tidak didengar oleh orang lain, tiba-tiba tahu pula. Boleh tahu. Baca kitab sirah. Nama pun sirah, dia bukan bentuk akidah, dia bukan akidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sambung balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan adalah bagi puasa Asyura itu 3 martabat. Puasa Yaumul Asyura ni ada 3 martabat, seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama hadis yang alim. Imam Ibnu Hajar Asqalani ni di antara ulama Syafi'i yang alim. Ulama Syafi'i yang alim. Dia ulama hadis, gelaran dia Al-Hafiz. Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar Asqalani ni dia alim semua bidang, masyhur dia ilmu hadis. Sedangkan dari sudut ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i, beliau juga alim. Silsilah riwayat pengajian fiqh Syafi'i ini sehingga Imam Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar. Tapi orang kenal Imam Ibnu Hajar ni ialah ulama hadis. Beliau juga ulama hadis, beliau juga ulama fiqh yang alim. Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ulama Azhar yang alim. Al-Imam Ibnu Hajar mengarang kitab Fathul Bari. Banyak kitab Fathul Bari. Kemudian paling masyhur Bulughul Maram di Syekh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, sekurang-kurangnya bahawasanya puasa pada hari Asyura jua, dan yang di atasnya puasa serta Tasu'a hari yang ke-9. Yang paling tinggi yang bagus, dia kata sekurang-kurang ialah puasa hari yang ke-10 Muharram. 10 sahaja. Dan yang di atasnya, mana tinggi sikit lagi, tambah pula 9 dengan 10. Dan yang di atasnya puasa sertanya Tasu'a 9. Mana 9, 10. Ini kategori yang kedua. Dan lagi yang atas daripada keduanya, dia puasa serta keduanya hari 11. Hari ke-11. Mana 3 hari. 3 hari berdasarkan hadis tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Ambil 9, 10, 11. 9, 10, 11. Ini pandangan seorang ulama hadis yang alim, Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Sehingga ulama kata tidak ada lagi fathu, pembukaan, selepas karangan Al-Imam Ibnu Hajar Fathul Bari. Pembukaan Allah Al-Bari. Nama Allah ialah Al-Bari, pembukaan Allah. Selepas sekarang Fathul Bari ni, kalau adalah syarah-syarah Sahih Bukhari, tidak dapat mengatasi karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sambung balik lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan riwayat daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa pada awal Jumaat
daripada Muharram, diampunkan Allah Ta'ala baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Dan barang siapa puasa 3 hari daripada Muharram, Khamis dan Jumaat, dan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya ibadat 900 tahun. Dan riwayat Al-Imam At-Tabrani, barang siapa puasa sehari pada Muharram, maka baginya dengan tiap-tiap hari 30 hari. Puasa pada hari Jumaat tunggal hukumnya makruh. Terdapat dalam hadis yang sahih. Kalau puasa hari Jumaat, Jumaat ni Jumaat pertama, makna minggu pertama. Bukan maksud Jumaat ialah puasa hari Jumaat. Dalam Islam minggu itu dinamakan kal Jum'ah, seperti minggu pertama. Mana minggu pertama puasa 1 hari. Ataupun minggu pertama berdasarkan hadis yang kita baca, Isnin Khamis. Kemudian tambah pula Isnin minggu depan. Ataupun Isnin Khamis, kemudian Khamis pada minggu depan. Itu lebih kuat dalil yang telah kita bahaskan pada pembukaan tadi. Ataupun kalau nak berpuasa juga lagi, dia kata riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani, barang siapa puasa sehari pada Muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Walaupun hadis ini disebut oleh ulama kedudukannya menentukan ini dapat pahala, ini dapat pahala, ini dapat pahala hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke sampailah hari yang ke-10, ianya adalah dhaif. Hanya Nabi SAW menggalakkan puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram kita pegang begitu. Digalakkan berpuasa pada bulan Muharram. Seterusnya lagi, dhaif itu kajian ulama hadis. Kesimpulannya, beramal berpuasa pada bulan Muharram adalah disunatkan. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa beberapa hari hingga yang 10 daripada awalnya hingga kepada Ashura, maka dipusakakan dia syurga Firdaus yang a'la. Mana barang siapa berpuasa pada bulan Muharram 1, 2, 3, 4 sehinggalah 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepadanya syurga. Insya-Allah. Insya-Allah Allah berikan syurga kepadanya. Yaumul Ashura. Sebagaimana yang telah kita bacakan pada pengajian yang lepas, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi telah menyebut bahawa dinamakan Ashura pada bulan Muharram ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan 10 di kalangan para anbiya, para nabi dengan 10 kemuliaan. Yang pertama, Allah menerimakan taubat Nabi Allah Adam alaihi salam pada Yaumul Ashura. Yaumul Ashura. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatkan kedudukan Nabi Allah Idris, kedudukan yang tertinggi pada hari Ashura. Begitu juga kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahteranya juga diselamatkan oleh Allah pada hari Ashura. Nabi Allah Ibrahim dilahir pada hari Ashura. Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah dan selamatkan daripada api neraka hari Ashura. Dan Allah terima taubat Nabi Allah Daud hari Ashura. Dan begitu juga Allah mengangkatkan Nabi Allah Isa pada hari Ashura. Dan Allah selamatkan Nabi Allah Musa daripada di laut juga hari Ashura. Allah tenggelamkan Fir'aun pada hari Ashura. Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan pada hari Ashura. Allah kembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Yaumul Ashura. Yaumul Ashura. Ini disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama yang alim dalam ilmu tafsir.
Tafsir Al-Imam Abu Lais Samarqandi, ada 4 jilid. Begitu juga Imam Abu Lais As-Samarqandi, alim dalam sudut ilmu fiqh. Di antara kitab beliau Khazanatul Fiqhi dan kitab An-Nawazil li Imam Abu Lais Samarqandi. Dan beliau alim dalam ilmu akhlak ni, kitab paling masyhur Tanbihul Ghafilin dan Busdanul Arifin li Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Lais Samarqandi telah meninggal dunia pada tahun 375 Hijriah. Sama balik kita. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa akhir hari daripada Zulhijjah, ini bulan Zulhijjah pula, dan awal Muharram, maka senya disudahi akan tahun yang dahulu dengan puasa, dan yang dihadapan dengan puasa telah menjadikan Allah Ta'ala kafarah, menghapuskan dosa ni 50 tahun. Mana awal tahun puasa, tutup tahun pun dengan puasa. Kenapa tu? Awal tahun pun puasa, awal Muharram pun puasa, dan juga akhir tahun pun puasa, dia kata. Maka besarlah fadilatnya, kerana menutupkan. Begitu juga tiap-tiap bulan, ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Seterusnya besok, bulan depan, awal, tengah, akhir. Tahun pula, awal tahun, akhir tahun. Allahu Akbar. Dalam agama Islam ni, sepanjang waktu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatimatun, ini adalah sebagai penutup, dia kata. Penutup. Sempat dah nak uraikan. Khatimatun. Sebelum nak huraikan ini adalah merupakan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah kajian ulama-ulama falak. Ulama-ulama falak yang menyatakan bahawa hari Rabu terakhir pada bulan Safar ni biasanya banyak penyakit. Banyak dalam kitab, termasuk dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i pun ada menyebut bahawa kalau boleh bacalah ayat ni, minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Bagaimana di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit berjangkit, dan tidak ada, maknanya wala tiyarata. Tiarah ni makna kita meramalkan sesuatu. Kalau begini-begini, tak boleh. Ini nanti kamu kena bahaya, nanti kena langgar, macam-macam. Ataupun ini kalau kita berjalan nampak biawak kan, lalu tak boleh. Kita di Melaka ni banyak kali jumpa biawak kan. Nampak bukan setakat biawak, babi pun banyak kali. Tambah dekat rumah saya tu, boleh kata tiap-tiap minggu tembung dengan babi. Setakat ni belum melanggar babi lagi. Ahad sebelum ni, saya datang sini, babi lalu. Babi. Dia tak ada tempat dah. Bukit ranting kena tolak. Tinggal kebun getah dekat rumah saya tu. Bawah tu kubur Cina kan. Babi tu itulah tempat dia. Turun bawah, naik, turun bawah, dia berjalan tepi-tepi tu. Anak dia punya banyak berjalan. Adakah dengan babi melintah memberi maksud bahawa celaka depan? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bala, dan Allah menurunkan penyakit, dan Allah juga yang menyembuhkan. Jadi jangan beriktikad bulan Safar keseluruhan itu ialah bulan penyakit. Yang menurunkan penyakit ialah Allah. Dan tidak ada penyakit berjangkit. Macam mana? Terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yuridunna mumridun ala musihhin. Jangan kamu datangkan orang yang berpenyakit ke atas orang yang sihat, minta dikuarantinkan. Itu ada hadis. Adakah berlaku pertentangan kata penyakit tidak berjangkit? La adwa wala tiyarata wala safara. Tiba-tiba riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu jangan
Jangan dikumpulkan orang yang sihat dengan orang yang sakit. Kata hadis tadi macam mana? Dan kemudian ada hadis pula firaraka minal asad. Ketika mana zaman taun, maka keluarlah kamu, larilah kamu sebagaimana kamu lari seperti kamu nampak seekor singa. Mana penyakit ni akan membahayakan kamu. Hadis tadi kata penyakit tidak berjangkit. Macam mana nak memahami hadis itu? Adakah berlakunya pertentangan? Maka ulama usul fiqh yang disebut oleh para alim ulama dalam kitab usul fiqh dalam bab at-ta'arud wa tarjih, pertentangan di antara hadis-hadis ini bukan setakat 2-3, barangkali banyak hadis-hadis ini berlaku pertentangan. Macam mana caranya? Yang pertama, kaedah al-jam'u, dikumpulkan hadis. Maksudnya tidak berjangkit bukan kerana penyakit itu yang berjangkit, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semua ni adalah daripada Allah. Tapi usaha kita jangan duduk sama. Kalaulah kamu duduk sama, kamu menempahkan benda tersebut, lama kenalah penyakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa unta yang berkurap jangan dicampur unta tak berkurap, kerana ianya akan menjangkitkan. Hadis kata tidak menjangkit. Hadis pula kata, lagi satu, jangan disatukan unta yang berpenyakit kurap ni dengan unta tak penyakit kurap dalam satu kandang. Dan hadis ini disebut sebagai am, dan ada yang mengkhususkan. Begitu juga bulan Safar. Bulan Safar, mengikut kajian ahli falak, bahawa bulan ini banyak turun penyakit. Ini lumrah alam sunnatullah. Maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mandi Safar ni kerana mandi itu selamat, tapi mohon kepada Allah Taala. Sekarang tak ada orang mandi Safar begitu. Bukan kerana bulan Safar, tapi penyakit itu diturunkan oleh Allah. Minta supaya Allah Taala selamatkan kita. Tidak ada hadis yang kata bulan Safar ni Allah turunkan penyakit, hanya kajian falak. Sebagaimana kajian bahawa penyakit berjangkit. Sekarang di kawasan saya Bido, Sungkai, Tapah, penyakit nyamuk tu apa? Cukun apa? Kalau kena habis. Pakcik saya kena. Habis macam orang lumpuh. Lemah. Sebab nyamuk kan. Dah keluar arahan. Adakah kerana nyamuk ni boleh berjangkit? Ada. Habis Bido, Tapah, Sungkai, kawasan. Tak jadi nak balik. Balik pun takut kena gigit nyamuk begitu. Balik siang, malam balik begitu. Adakah kita kata ni jangkit, balik pula nanti lemah habis? Kata tadi hadis tu am dan telah mengkhususkan kerana terdapat riwayat yang lain. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita tulis ayat Quran dan kita jadikan dia sebagai macam tangkal. Boleh ke tak boleh? Jumhur di kalangan para alim ulama menyebut ta'liqut tamimah, iaitu kertas yang dituliskan Quran di dalamnya, ayat-ayat Quran, dan digantungkan di kepala seumpamanya untuk mendapatkan berkat. Ada dua pandangan ulama kita. Jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan harus digantungkan kertas yang tertulis ayat Quran di tengkuk orang yang sakit atau di kepalanya. Begitu juga riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Amr bin Al-As, Dhahha, Abu Ja'far bin Muhammad Ali, Muhammad ibn Sarin dan Sa'id ibn Musayyib. Ini saya petik dalam kitab Qadayat Tibbiyah Mu'asirah. Permasalahan perubatan sekarang dikarang oleh ulama yang alim. Profesor Dr. Omar Sulaiman Ashqar, ulama daripada Jordan. Profesor Dr. Muhammad Osman Shibair dan Profesor Dr. Abdul Nasir Abu Basal. Ini seorang ulama pakar yang sudah undang-undang. Profesor Dr. Arif Ibn Arif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Bas. Kitab ni adalah membahaskan tentang betul ke kita tulis ayat Quran, kita gantung apa semua ni syirik.
Nah, ulama kata tak syirik sebagai mengambil berkat. Mudah-mudahan Allah berkatkan. Kerana dan ditanya kepada Imam Malik, la ba'sa bi ta'lilil kutub allati fiha asma'ullah. Kalau kertas tu ditulis nama-nama Allah, kita gantungkan, kita pakai untuk mendapat berkat. Dia kata tidak menjadi berdosa. Ala anaqil marda ala wajh tabarruk, di atas bentuk mendapat berkat. Tak jadi masalah. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal mengharuskan. Contohnya kata Marwazi, aku telah mengadu seorang perempuan kepada Imam Ahmad berkaitan di rumah dia ni, Allah, mustahwisyah. Dia kata, saya kalau masuk rumah panas dia, Allah Syekh. Dia kata, entah setan apalah ada kat rumah. Fakataba laha raka'atan. Maka dia pun tulis dalam satu kertas, Bismillahirrahmanirrahim penuh, kemudian suratul Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayatul kursi. Ayatul kursi. Ya Allah, tawakkal 'ala Allah. Nampak ni? Ini Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ibn Qayyim sebut dalam kitab Tibbun Nabawi. Dan diriwayatkan juga daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal ini, dia telah menulis, kerana orang ni demam panas, dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 70. Imam Ahmad tulis. Kemudian Imam Ahmad tulis, Allahumma, ya Allah, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, ishfi, sembuhkanlah sahib hazal kitab, yang pegang kitab ini, bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahal haqqi amin. Bakal insya-Allah berkat Syekh. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang tak boleh ni ialah tulis bukan ayat Quran. Bukan ayat Quran. Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuliskan ayat Quran. Ayat Quran daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang tak boleh ialah tulis yang tidak diketahui. Tetapi kalau ianya diketahui, ayat-ayat Quran tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini ada orang kata, ini syirik ni, syirik. Kau makan Panadol pun boleh jadi syirik. Kau pun makan Panadol juga boleh jadi syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menulis dan meletakkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha sakit. Ketika itu sakit. Inilah dalil yang dipegang di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan manakala Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa sesungguhnya menuliskan ayat Quran dan digantungkan, dia tidak termasuk dalam bab tangkal. Adapun yang dinamakan tangkal yang menyalahi itu ialah yang ditulis bukan ayat Quran, dan mestilah ditulis dengan benda yang suci, benda yang suci. Begitu juga dituliskan ditulis dan dihembus. Contohnya orang ni baca kemudian dihembuskan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yu'awwizu ba'dhum, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwizu ba'dhum yamsahuhu biyaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ta'wiz, qul a'udzu birabbin nas, kemudian menyapukan dengan tangan kanannya dan membaca Allahumma azhibil ba'sa, ya Allah hilangkan sakitnya,
Rabban nas, Tuhan segala manusia. Washfi, sembuhkan, anta syafi la syifaa, tidak ada penyembuh melainkan sembuh daripada engkau ya Allah. Syifauka syifaan la yughadiru saqama, dah sembuh, tak datang lagi sakit. Dan satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghembuskan, hembus ni kena hembus pelan-pelan. Kan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah menyebut, kana yamfuthu ala nafsi fil marad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hembus pada penyakit yang dibacanya. Begitu. Begitu. Dengan lembut. Kalau baca ayat pun, kalau nak tahu bomo, itu bomo. Itu bomo. Kalau begitu adalah bomo. Itu bomo. Adapun amalan dalam Islam supaya berkat ayat Quran yang dibaca. Dan bolehkah membaca di dalam air ta'ati ma'ul ruqyah was-sawa'il maqru' 'alaiha, iaitu dibacakan jampi-jampi ni dekat air. Nampak dia? Orang kata apa ni baca-baca kat air ni? Lebih baik baca kat kolah, dia kata. Entah tak tahu, jangan cakap banyak kan. Susah apa dia kata baca dekat kolah, senang. Baca-baca air ni. Saya baca ni pandangan ulama, bukan Ustaz Syukri sebut. Ni kitab ni masyhur, Qadaya Tibbiyah Mu'asirah, semua profesor yang gerang. Zahaba jumhurul ulama minal Hanafiyah, jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, ila jawazi zalika, ada harus sedemikian rupa. Contohnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amara an yaktuba limra'atin ya'suru 'alaiha wiladuha ayatan minal Quran yaghsilu wa yasqi. Dia suruh tulis ayat kepada seorang perempuan, susah nak bersalin, 2 ayat daripada ayat Quran. Dia kata ni bawa mandi dan minum, bawa mandi dan minum. Siapa yang buat ni? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia telah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam satu bekas, summa ta'muru an yusabba 'alal marid. Ni dia kata, lepas ni tuangkan ke atas orang sakit ni. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Banyaklah sebahagian dalil-dalil yang menunjukkan bahawa boleh ditulis ayat Quran di dalam bejana, kemudian kita leburkan dan buat minum dan mandi, hukumnya adalah harus. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, laisa bitamimatin man 'allaqa ba'da an yaqa'al bala, tidak dikirakan tangkal yang digantung selepas berlakunya bala. Contohnya kita sakit, kita tulis ayat Quran, ianya bukan makna tangkal, bukan makna tangkal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang menyembuhnya Allah. Kita tulis-tulis ini adalah untuk mendapat keberkatan. Mudah-mudahan bila ditulis ayat-ayat ini mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah sembuhkan. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullah taala. Hadis menceritakan bulan Safar tidak ada, kerana bulan Safar jadi celaka. Tu ada hadis, la wala adwa wala tiarata wala safar wala hammata wala safar. Tetapi menurun penyakit ialah Allah, yang menyembuhnya ialah Allah, ialah Allah. Khatimatun, dia kata khatimah. Tak sempat dah 7.30 ya? Tak sempat ya? Kita kalau nak amalkan ayat ni, saya baca ayat di bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di belah bawah tu. Ini boleh diamalkan. Ya syadidal qawi, wahai Tuhan yang gagah perkasa. Ya syadidal mihal. Syadidal mihal pun serupa maksud, wahai Tuhan yang kuat, gagah perkasa. Syadidal mihal. Mihal bermakna qawi. Ya aziz, wahai Tuhan yang perkasa.
aziz, mulia. Zalalta, tambahkan zalalta. Zalalta. Engkau telah lumpuhkan, lemahkan. Bi'izzatika, dengan kemuliaan engkau ya Allah, jami'a khalqika, akan semua makhluk engkau. Ikfini, cukuplah aku, an jami'i khalqika, daripada segala makhluk engkau. Ya Muhsin, wahai Tuhan yang buat yang maha baik. Ya Mufaddil, wahai Tuhan yang memberikan limpahan kurnia, limpahan, mana fadil itu kelebihan, yang mempunyai kelebihan. Ya Mukarrim, wahai Tuhan yang mulia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, i'simna minal jahdil bala. Ya Allah, peliharalah kami daripada bala yang jahdil bala ni makna bala yang bersangatan. Jahdun memberi maksud masyaqqah, kepayahan bala yang bersangatan. Wadaratis syaqa, syaqa ni iaitu memberi maksud celaka, minta Allah jauhkan. Wasu'il qada, ketentuan yang tidak baik. Wasyamatatil a'da, kehinaan daripada musuh. Wa mautil faj'ati, mati mengejut. Wa min syarris sami, daripada kejahatan sam ni makna mati, mana benda tak elok. Wal birsam, birsam memberi maksud bengkak-bengkak di dalam badan. Asalnya birsam suatu benda yang bengkak di dalam otak, macam tumor, sis dalam perut, contohnya tumbuhan dalam perut, bengkak-bengkak, kanser ke, masuklah birsam nama dia, birsam. Wa birsami wal huma, demam panas, wal baras sapak, wal juzam kusta, wal asqami, saqam ni asqam jamak saqam, penyakit-penyakit. Wa min jami'il amrad, dan semua penyakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai Tuhan maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama. Sebab wa sallallahu wa sallam, wa sallillah wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan min rabbir rahim. Ini dalam surah Yasin ayat 58. Salamun qaulan min rabbir rahim, surah Yasin. Salamun ala nuhin fil alamin, surah Saffat ayat 79. Inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim, juga surah Saffat ayat 109. Wa inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami juga telah membalaskan kepada orang-orang yang buat baik. Salamun ala Musa wa Harun, surah As-Saffat ayat 120. Inna kadzalika, salamun ala Musa wa Harun, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala al-Yasin, juga dalam surah Saffat ayat 130. Kemudian inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun alaikum tittum fadkhuluha khalidin. Ini juga dalam surah Zumar ayat 73. Salamun alaikum bima sabartum. Semua salam minta Allah sejahterakan kita. Kalau tiap-tiap hari kita membaca 7 salam ini, insya-Allah Allah peliharakan kita daripada segala bala. Allah, sebagaimana Allah selamatkan Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim, nampak ni. Allah selamatkan Nabi Allah Musa, Allah selamatkan Nabi Allah Harun. Ini salam. Ini amalan. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'mal uqbad dar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam suratul Qadar ayat 5. Ini semua dinamakan salam. Salam amalan para ahli ulama. Kalau nak tulis dalam mangkuk warna putih, kemudian ditulis menggunakan za'faran. Beli za'faran yang baik.
Jangan berguna dakwat biasa, masuk hospital. Ada seorang dulu mengaji dengan saya di Ceras Baru. Dia baca mujarrabat, dia pergi ambil dakwat biasa, dia tulis kat ni. Sebab kata ambillah dakwat dan tulis. Dia pun tulis dalam mangkuk, minum, masuk hospital. Masuk hospital dia. Habis sistem badan dia jadi rosak. Sebab baca mujarrabat tidak mengaji. Caranya gunakan za'faran, kerana za'faran, warna kuning za'faran bertemu dengan putih, dia mengeluarkan tindak balas. Warna kuning dengan putih tembikar ni, dia mengeluarkan tindak balas. Dan diberkati dengan ayat Quran. Cara nak tulis bermula daripada bawah, tulis seperti tawaf. Mesti dalam keadaan berwuduk dan menghadap kiblat selepas sembahyang hajat, tulis seperti tawaf. Kemudian tulis sampai habis tadi. Kemudian barulah dileburkan dengan air zam-zam. Kemudian dibuat minum ataupun mandi, insya-Allah. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu pun membenarkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pun menyatakan sedemikian rupa, maka amalan ini baik insya-Allah. Dengan gabungan tumbuh-tumbuhan dan juga ayat Al-Quranul Karim. Kalau nak tulis, tulis begitu. Kalau tak payah, tak payah tulis. Kalau tak pandai, tak payah tulis. Jangan guna dakwat biasa. Guna dakwat apa ni, dia ada racun, innalillah nanti. Innalillah. Itu cara dia. Cara dia menulis seperti kita tawaf di Kaabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Ada pun wafak-wafak ni saya tak mahu jawab benda ni. Ada benda yang banyak membawa kepada fitnah. Membawa kepada fitnah. Sebenarnya wafak ni bukan tulis huruf sahaja. Huruf itu adalah ringkasan kepada nama Allah. Ringkasan kepada nama Allah. Contoh 66 adalah nama Allah. Sebab nama Allah ni alif lam lam ha adalah alif satu lam lam, jumlah ialah 66. Oleh sebab itu ditulis 66, tulis Allah, 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 Allah sampai 66. Maka tulis 66. Kemudian nama Allah Al-Wadud contohnya. Nak bagi kasih sayang. Berapa dia? Katakan 105. Al-Wadud, 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 Al-Wadud 105, tulis 105. Bukan 100 ni nama ialah huruf, tetapi adalah nama Allah. Nama Allah. Jadi menulis nama Allah dan sebagainya lain daripada benda syirik dan kaut marut adalah dibenarkan dalam hukum syarak. Hukum syarak itu sebagai pencerahan berkaitan tentang bacaan ayat-ayat Quran yang ditulis pada tembikar warna putih, dan juga kita baca-baca dekat air semua ni mempunyai sandaran daripada baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang nak memperdetailkan lebih lanjut lagi berdasarkan ilmiah kajian ulama, sehingga ulama mengarang dua kitab berkaitan ini, Qadaya Tibbiyah Mu'asirah. Dalil semua banyak, 4 mazhab, lebih pada 4 mazhab, satu persatu secara detail. Ini kita yakin. Kita tak kata orang ni apa semua. Ini kajian ilmiah. 5 orang profesor yang mengarang berkaitan tentang bab ini. 5 orang, bukan seorang. 5 orang. Bukan saya syukuri, tapi 5 orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai penutup, ada orang tanya hantar kat saya, suruh jawab hari ini. Pagi ni. Boleh ke baca ayat Quran waktu sujud? Dia bagi adalah satu video. Ada ustazah ni suruh baca ayat Quran waktu sujud. Sedangkan terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang membaca Quran waktu sujud. Rasulullah melarang baca Quran waktu sujud. Mana waktu sujud tu jangan baca Jeffrey waktu sujud baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu. Itu makna baca Quran, baca satu-satu panjang baca. Itu tak boleh. Sebab sujud ialah tempat kita berzikir. Tetapi mengambil ayat Quran sebagai doa dibenarkan. Jadi kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ayat Quran, tapi kita berniat ia sebagai doa, boleh. Contohnya lagi kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ayat Quran.
Doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam, kita baca. Boleh tak? Ya boleh. Kita niat itu doa. Anda baca pula ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad, ayat Quran. Dalam surah Ghafir, ufawwidu amri ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah. Kuserahkan perkaraku ini kepada Allah. Jangan niat baca Quran, tapi niat itu doa. Niat itu doa. Ini kena faham dalam ilmu fiqh. Ambil ayat Quran, tapi niat itu zikir dan niat itu doa. Di dalam hukumnya tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau niat itu baca Quran, Rasulullah melarang baca Quran waktu sujud. 3 juzuk baca waktu sujud. Panjang. Bila lagi nak bangun untuk imam ni? Rupanya dia baca ayat Quran. Begitu. Ini mamnu, dilarang dalam hukum syarak. Mudah-mudahan pencerahan ini dapat memberikan penjelasan berkaitan tentang bacaan di dalam sujud. Nak suruh orang baca wa ufawwidu amri ilallah apa semua, kena beritahu niatlah itu sebagai doa ataupun itu sebagai zikir dan bukan berniat itu ayat Quran. Begitu. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا منزل القرآن على النبي العدنان أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن اللهم كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم أدبنا بأدب القرآن
اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم أسعدنا بسعادة القرآن، اللهم احفظنا وأولادنا وذرياتنا وبيوتنا وأموالنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.